Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu sekali lagi dalam pembelajaran PDPR. InsyaAllah pada pagi ini Muallim akan menyebutkan satu tajuk ataupun kita akan belajar berkaitan dengan yang kita sebut sebagai al-jam'u ataupun jama'. Sebelum kita terus kepada pembelajaran kita, apa yang dikatakan tentang jamak ini? Jamak ini adalah menunjukkan bilangan yang banyak. Jadi dalam bilangan dalam bahasa Arab ni kita sebut pertamanya mufrad yang menunjukkan bilangan satu, musanna yang menunjukkan bilangannya dua, jamak bilangannya bermula daripada tiga dan seterusnya. Jadi pada pagi ini Muallim akan ajar bagaimana kita nak menukarkan perkataan mufrad kepada jamak. Sebelum itu kita tengok contoh perkataan yang akan nanti kita akan tukarkan kepada jamak. Pertama, tilmizun. Tsani, muallimun. Thalithah, muallimatun. Ini tiga perkataan yang akan nanti kita akan cari dalam kamus. Bagaimana kita nak mencari perkataan dalam kamus dan kita nak jadikan dia sebagai jamak. Jadi pada pagi ini Muallim akan gunakan kamus yang ini. Kamus terbitan Oxford Fajar. Jadi boleh guna mana-mana kamus sebenarnya. Boleh guna mana-mana kamus. Yang penting kamus yang terbeli ada dua versi, iaitu versi Arab Melayu dan Melayu Arab. Jadi kita akan gunakan kamus ini pada pagi ini untuk kita belajar bagaimana kita nak mencari perkataan jamak daripada perkataan yang Muallim bagikan ini, iaitu tilmizun, muallimun, muallimatun. Jadi sebelum itu, kalau kita gunakan kamus dalam mana-mana kamus untuk mencari jamak ini, kalau kita buka dalam kamus dalam satu-satu perkataan, contoh perkataan tilmizun tadi. Perkataan tilmizun, bila kita buka tilmizun, selepas perkataan tilmizun itu ada huruf jim. Sama ada huruf jim yang ini ataupun jim yang ini. Jadi dalam kamus yang kita akan gunakan, jim yang berbentuk jim yang kedua ni. Mana jim yang kedua ini adalah boleh kita tengok dalam kamus kita, dan mungkin ada dalam kamus yang lain jim yang pertama. Mana jim ini adalah simbol kepada jamak. Nak menunjukkan perkataan selepas huruf jim itu adalah jamaknya. Kita teruskan dengan pelajaran kita bagaimana kita nak mencari jamak. Jadi tilmizun. Sekiranya kita buka dalam kamus ini tadi, tilmizun, kita akan berjumpa dengan simbol yang menunjukkan jim ataupun jim yang pertama ataupun jim yang kedua. Dalam kamus ini dia adalah kita akan tengok jim yang kedua ni. Jim yang kedua, dan selepas huruf jim tersebut adalah dia akan tulis talamizun. Talamizun. Jim yang selepas huruf jim. Bermakna
Talamidun itu adalah merupakan jamak. Tilmidun seorang murid. Talamidun ramai murid. Ramai murid lelaki. Cuba kita tengok perkataan yang kedua. Muallimun. Muallimun. Kita tengok. Perkataan muallimun, kalau kita semak dalam kamus kita, kita tengok dalam kamus kita ini. Kalau dalam kamus ini, dalam pada muka surat 575. Dalam kamus muallim ni, dalam kamus yang ini. Muka surat 575. Antum boleh semak. Jadi dia ada juga tulis jim. Dia tulis jim, tetapi selepas jim itu waw nun. Selepas jim itu ditulis waw nun. Ini bermakna jamaknya adalah muallimuna ditambah waw dan nun. Ditambah waw dan nun. Kita tengok muallimatun. Muallimatun. Kalau yang ni muallimatun mudah aja. Kita tambah, buangkan ta marbutah. Ta marbutah di sini ta marbutah. Buangkan ta marbutah aja, itu ta marbutah. Buangkan ta marbutah. Jadi tinggal mim, ain, lam, mim. Jadi jamaknya kita tambahkan alif dan ta. Jadi muallimatun. Muallimatun. Jadi kita dah dapat jamak tadi. Tilmidun, talamiz, muallimun, muallimuna, muallimatun, muallimatun. Cuma Malik nak peringatkan, bagi perkataan muallimun setengah kamus, dia tak ada, tidak menulis huruf jim. Mana bila tak ada huruf jim, maknanya bagi muzakkar kita tambah waw nun ni tadi. Bagi muzakkar kita tambah waw nun. Bagi muannas kita tambah alif ta. Jadilah dia jamak. Jadi apa pun kita nak mencari jamak, perlu kita cari dalam kamus dulu. Pastikan ada kamus, baru kita boleh cari jamak. Jangan kita reka sendiri jamak. Tak boleh. Dipastikan yang tak ada kamus, dapatkan kamus selepas ini. Jadi kamus, apa-apa kamus pun boleh. Apa-apa kamus pun boleh. Yang pentingnya ialah memadai dan sesuai untuk tahun 4 dan seterusnya, yang boleh guna pada tahun 5, tahun 6 dan seterusnya pada peringkat menengah. Jadi wallahu alam, sekadar itu untuk pada bahagian yang pertama ini. InsyaAllah pada selepas ni antum kita tengok pula bahagian yang kedua. Wallahu alam. Baik, kita teruskan pada pagi ini dengan bahagian yang kedua. Pelajaran bahasa Arab kita. Pada bahagian pertama tadi kita dah belajar berkaitan dengan jamak. Seterusnya pada bahagian yang kedua ini kita akan belajar berkaitan dengan membina cerita pendek berkaitan dengan satu perkara. Jadi kita dalam ayat ini kita nak menceritakan berkaitan dengan bustanun, iaitu kebun. Bustanun, kebun. Jadi ayat yang kita bina ialah hadza bustanun huwa kabirun. Hadza bustanun huwa kabirun. Maknanya ini sebuah kebun. Ianya besar. Jadi nak menceritakan tentang satu kebun. Jadi kita tengok ayat yang kedua.
hadhihi haqibatun hiya saghiratun. Hadhihi haqibatun hiya saghiratun. Cerita ini nak menceritakan berkaitan dengan sebuah beg. Ini sebuah beg. Ianya kecil. Jadi dalam ayat ini kita dapat membina satu cerita yang ringkas. Jadi kita tengok bagaimana kita nak menceritakan ataupun kita nak membina ayat yang ringkas ini. Hadza bustanun huwa kabirun. Hadza bustanun huwa kabirun. Jadi kita tengok kepada perkataan yang diberi, iaitu perkataan bustanun dan kabirun. Bustanun kabirun. Jadi kita nak menceritakan bila kita kata ini sebuah kebun, di bustanun, bustanun muzakkar, kabirun muzakkar. Jadi kita gunakan isim isyarah hadza. Hadza adalah muzakkar. Dan ianya besar. Kabirun adalah muzakkar. Jadi sekiranya perkataan haqibatun, haqibatun muannas, saghiratun muannas. Jadi kita gunakan hadhihi, hadhihi haqibatun dan hiya saghiratun. Itu cara kita membina ayat cerita ringkas berkaitan dengan satu perkara. Jadi cuba kita tengok pada contoh perkataan yang diberi, baitun kabirun. Bagaimana kita nak buat? Baitun muzakkar, kabirun muzakkar. Jadi kita tengok, kita dah tahu baitun muzakkar, kabirun muzakkar. Jadi ayat yang kita nak bina, baitun inilah rumah, kabirun besar. Jadi macam mana kita nak bina? Baitun muzakkar, hadza baitun huwa kabirun. Hadza baitun huwa kabirun.